Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar berkaitan bidang adab. Okey. Tajuk yang terakhir dalam bidang adab iaitu pelajaran yang kedua yang bertajuk jagalah harta benda awam. Okey. Awak boleh buka buku teks awak muka surat 189. Okey. Sebelum itu dulu kita cuba baca dulu pantun dekat bawah ni. Okey, Uzah besarkan dulu supaya lebih jelas. Okey, 189 buku teks muka surat 189. Okey, kita tengok yang kat bawah tu dulu. Okey, pantun ni. Dia cakap harta awam milik bersama, guna cermat, tidak membazir. Hindari perbuatan vandalism, bertimbang rasa, senyum terukir. Dia kata harta awam ni milik bersama. Apa yang dimaksudkan dengan awam ni, harta awam ni? Okay, awak tengok dalam gambar ni. Dalam gambar yang dia buat cantik ni. Dalam gambar ni ada apa? Awak boleh tengok kat sini ada yang pertama, perhentian bas. Kemudian kita ada sekolah. Kemudian kita ada masjid. Kita ada pondok telefon. Kita ada taman permainan. Dekat sini kita ada juga tempat riadah kan, tasik ni. Jadi tempat-tempat yang ada kat sini ni, contoh-contoh tempat yang ada kat sini ni merupakan tempat awam. Maknanya tempat yang semua orang boleh pergi. Betul tak? Bukan yang tempat private, tempat privacy ke tak. Ini tempat yang semua orang boleh pergi. Tak kira kaya, tak kira miskin. Okey, tak kira lah siapa pun. Semuanya orang boleh pergi. Jadi bila tempat yang orang boleh pergi ni, semua orang boleh pergi, semua orang boleh guna, maknanya itu bermaksud benda awam, harta benda awam. Apa yang ada kat situ, di situ ialah harta benda awam. Contohnya kat stesen bas, okey, perhentian bas. Ada pondok kat tempat ada bangku, ada pondok tempat duduk kan. Jadi pondok dengan bangku tu ialah harta awam, bukan harta awak, bukan harta individu. Itu ialah harta awam, maknanya semua orang boleh guna. Sama juga dengan pondok telefon. Pondok telefon bukan seorang je boleh guna, semua orang boleh guna. Jadi bila barang semua orang boleh guna, maknanya itu ialah harta awam. Okey, begitu juga dengan masjid. Jadi kebanyakan tempat-tempat contoh-contoh yang ada kat dalam ni kita pernah pergi. Betul tak? Okey. Kita pergi kepada muka surat seterusnya, muka surat 190. Okey, dia kata kat sini adab terhadap harta awam. Macam mana kita nak beradab dengan menggunakan harta awam? Dekat sini dia nyatakan 5. Kita tengok yang pertama. Dia menggunakan pondok telefon. Okey. Menggunakan harta awam dengan cermat. Bila kita nak guna contohnya telefon, pondok telefon ni. Bila kita gunakan, kita dah tahu itu bukan harta kita. Kita tekan elok-elok. Kita letak elok-elok. Jangan pula kita nak tekan button ni, kau main kasar lagi dung sampai bergoyang. Bunyi dia tu dah kuat sampai goyang-goyang. Lama-lama nanti rosak lah kalau buat macam tu, kalau semua orang buat macam tu. Pasal bila kita nak letak telefon pada ganggang dia ni, letak elok-elok dengan perlahan. Okey, supaya benda ni boleh digunakan untuk semua orang. Jangan pula kita guna dalam keadaan yang elok, kita tinggal dalam keadaan yang tidak elok. Sebab tu dia kata menggunakan harta awam dengan cermat. Okey. Seterusnya, dia pergi ke perpustakaan. Perpustakaan juga merupakan tempat awam. Dan barang-barang yang dalam itu ialah harta benda awam. Bila harta benda awam, yang pertama ialah kita perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan. Tak kira lah perpustakaan ke masjid ke, dia ada peraturan-peraturan dia. Jadi kita kena patuhi peraturan tersebut. Okey. Seterusnya yang ketiga, bila kita nak menggunakan harta benda awam, yang ketiga ialah bertimbang rasa terhadap pengguna lain. Ini contoh dia bagi. Tempat awam, tempat parking kereta. Ini banyak berlaku. Kalau kita pergi bandar, sepatutnya kat situ tempat letak kereta, tapi motosikal yang letak. Yang tu telah dah menyebabkan menyusahkan orang lain lah. Sepatutnya motosikal letaklah tempat di tempat khas yang dikhaskan untuk motosikal. Kereta-kereta lah. Okey. Lepas tu kalau kereta, bila masuk parking kan ada kotak betul-betul kan. Ada kotak dia. Jadi masuk cun-cun dengan kotak. Ini tak. Dia masuk ke tengah-tengah. Jadi dua parking tu kereta dia je. Jadi semua orang lain tak bolehlah membazir satu parking. Jadi kita kena bertimbang rasa terhadap pengguna lain. Kita jangan fikir mudah untuk kita sahaja. Boleh faham? Kita kena memudahkan juga untuk orang lain.
Okey, seterusnya. Yang keempat. Awak tengok ni. Dia kata bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan. Bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan. Contohnya di sekolah. Awak semua dapat buku teks secara percuma, betul tak? Dan buku teks tu bukan untuk awak. Maknanya bukan hak milik awak 1%. Itu hanyalah pinjaman. Sebab tu kita panggil skim pinjaman buku teks. Okey, bila dikatakan pinjaman, maknanya itu bukan harta kita. Bila bukan harta kita, kita kena jaga sebaik-baik je. Ini tak, buku teks bagi elok cantik je. Bila dapat, dengan hilang muka suratnya, dengan itu, dengan macam-macam kes lah. Dengan buku jadi kembangnya, basahnya kan. Jadi bila kita dapat, kita kena bertanggungjawab. Sekiranya bila kita nak hantar, kita tengok buku yang kita pinjam tu rosak, maka kita kena bertanggungjawab. Bertanggungjawab dengan cara macam mana? Sama ada kita, kalau kerosakan tu boleh dibaiki, kita baiki. Kalau kerosakan tu tak boleh dibaiki, gantikan balik lah. Untuk kesenangan orang yang akan guna buku teks tu selepas daripada awak guna. Sebab tu bila buku teks, bila dapat, terus balut dengan plastik. Ini tak, sampai setengah tahun pun tak juga balut dengan plastik. Dah lah tak balut dengan plastik, buku sampai kembang. Buka buku, penggunaan buku teks ni, bila kita nak buka buku, bukalah dengan elok. Ini tak, bukan main kasar lagi sampai terkoyak-koyak buku yang dibuka. Okey, itu kita kena bertanggungjawab dia sekiranya berlaku kerosakan. Okey, seterusnya yang kelima. Okey, ini biasanya berlaku di masjid. Gambar ni berlaku di masjid, ambil wudu. Masjid ke atau tandas sekolah ke, tidak membazir. Okey, kalau kita pergi masjid, kita nak ambil wuduk, air paip tu janganlah kita buka sehabis-habis besar. Nak ambil wuduk, kita buka je air tu sekecilnya. Bukan sekecilnya sampai keluar setitik tak adalah. Kita buka tu orang panggil seadanya lah, yang memudahkan. Tak perlulah sampai besar air tu untuk awak ambil sampai lencur habis basah awak punya pakaian. Kita buka memadai. Okey, begitu juga dekat tandas. Kalau kita pergi tandas sekolah nak cuci tangan, masa kita sabun tangan tu, kita tutuplah paip tu, jangan biarkan air tu mengalir je. Okey, jadi itu kita tidak membazir lah. Itu salah 5 cara adab untuk kita guna harta benda awam, untuk kita jaga harta benda awam secara bersama. Okey, supaya ianya lebih terjaga dan boleh digunakan untuk satu tempoh masa yang lama. Okey, seterusnya, cara menangani perbuatan merosakkan harta benda awam. Kita tengok dulu yang warna biru ni. Lepas ni baru kita fokus pada warna hijau. Okey, cara menangani perbuatan merosakkan harta benda awam. Ni harta benda awam ni, kalau awak tengok kalau pergi tandas awam kan, dekat pintu tandas awam tu penuh dengan contengan. Gambar lah, lepas tu kata I love you lah, call me lah, nombor telefon lah, macam-macam dia tulis. Itu vandalism tu, orang yang suka merosakkan harta benda awam ni, orang yang tidak bertanggungjawab ni. Okey, cara untuk menangani perbuatan merosakkan harta benda awam ialah yang pertama, memberikan pendidikan agama yang sempurna. Macam sekarang ni lah, Ustaz dah jelaskan kepada awak. Yang kedua, menunjukkan contoh teladan yang baik. Kalau kita nak, contohnya kita ada adik, kita nak tengok adik kita ni beradab, jadi kita yang kena tunjuk contoh dulu. Boleh faham? Yang ketiga, memberikan nasihat dan teguran. Kalau kita tengok orang tu merosakkan harta benda awam, kita bagi nasihat dan teguran dengan cara yang baik. Bukannya pergi pukul dia, oi, mana boleh buat macam ni. Tak boleh. Kita tegur dengan cara yang berhemah. Okay, yang keempat, mengadakan kempen yang bersesuaian. Ini kalau di sekolah kita boleh buat kempen sayangin harta sekolah. Contohnya macam tu. Kita lah mengadakan kempen-kempen. Yang kelima ialah melakukan pengawasan terhadap harta benda awam. Kalau kat sekolah, kalau awak tengok, kalau Ustaz akan masuk ke tandas, cek pipe okey ke, sinki okey ke, lepas tu buku teks, kalau buku teks cikgu bahagian buku teks pergi cek buku teks dah balut ke belum. Itu maksud dia pengawasan, ada pemeriksaan.
Okey, yang keenam, bersikap prihatin terhadap anggota masyarakat. Bersikap prihatin ni maknanya kita kena ada rasa belas kasihan, kasih sayang, kerjasama. Semua itulah kita kena prihatin dengan masyarakat. Kalaulah sebab contohnya kan dalam masyarakat bukan semua orang mampu memiliki telefon bimbit, betul tak? Telefon bimbit ya. Jadi walaupun telefon bimbit tu murah, ada yang murah, ada yang mahal kan, tapi bukan semua orang mampu memilikinya. Jadi ada setengah orang bila dia tak memiliki telefon bimbit, pondok telefon tu menjadi keutamaannya. Jadi bila kita bersikap prihatin, kita akan jaga pondok telefon tu walaupun kita ada telefon sendiri. Jangan pula mentang-mentang kita ada telefon bimbit, kita ada telefon sendiri, kita pun rosakkan telefon awam, telefon kat pondok telefon tu. Jadi ini menyukarkan bagi orang yang tidak memiliki telefon bimbit. Sebab tu kita kena bersikap prihatin pada masyarakat. Okey, in case ada berlaku emergency apa-apa, susahlah dia orang. Okey, seterusnya kita tengok akibat tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Okay, apa yang akan berlaku sekiranya kita tidak jaga adab kita dalam menggunakan harta benda awam? Dekat sini dinyatakan 5. Okay, kita tengok yang pertama, berlaku pembaziran. Berlaku pembaziran lah bila kita tertutup air dan sebagainya. Yang kedua, menyusahkan orang lain. Kalau orang tu tak ada telefon dia habis bateri contohnya, dia nak telefon emergency, ada kes-kes tertentu, pondok telefon lah jadi tempat dia. Kalau pondok telefon tu rosak, macam mana dia nak selesaikan masalah dia? Jadi kita dah menyusahkan orang lain. Yang ketiga, banyak kemudahan awam rosak dan musnah. Okay, bila dah makin banyak kemudahan awam dan rosak dan musnah, mulalah kita nak melenteng, apalah kerajaan tak baiki gini-gini, mula nak melenteng, padahal kita yang tidak jaga, betul tak? Contohnya bus stop. Okay, bus stop tempat orang ramai yang guna untuk balik kampung lah dan sebagainya. Kalaulah bangku yang disediakan tu dirosakkan, bila orang nak tunggu bas lain kali, dah tak boleh nak duduk, kena berdiri. Bila berdiri lama, mulalah nak membebelnya, betul tak? Jadi kita kena jagalah supaya tidak ada barang kemudahan yang disediakan tu tidak rosak. Yang keempat, masyarakat berpecah belah. Ini akan menyebabkan masyarakat kita ni bergaduh, tak hormat, akan ada resis, maknanya akan bersikap perkauman lah dan sebagainya kalau kita tak jaga harta benda tu. Okey. Yang kelima ialah ekonomi negara akan terjejas lah. Kalau semua benda rosak baiki, lama-lama habis duit negara. Duk baiki benda tu dia. Jadi untuk menjaga ekonomi negara kita supaya seimbang dan stabil, kita kena jagalah harta awam ni, harta-harta yang dibekalkan, barang-barang yang dibekalkan oleh kerajaan untuk kemudahan kita bersama. Okey, itu akibat sekiranya kita tidak menjaga adab terhadap penggunaan harta benda awam. Okey. Kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Okey, kat sini kita pecahkan kepada 3, iaitu individu, kita sendirilah individu, masyarakat pada umum lah semua yang ada kat situ, kemudian negara. Itu yang lebih besar. Kita tengok dulu yang dari segi individu, apa yang kita akan dapat sekiranya kita menjaga adab terhadap harta benda awam. Okey, yang pertama ialah melatih diri supaya lebih berdisiplin. Berdisiplin lah, kita akan lebih teratur lah hidup kita, maknanya penggunaan barang-barang tu kita lebih jaga. Kemudian yang kedua, memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pengguna lain. Itu yang macam saya jelaskan tadi lah. Kemudian masyarakat, dari segi masyarakat ialah mewujudkan suasana yang harmoni lah. Kalau kawasan taman, perumahan yang ada taman, maknanya kawasan perumahan tu akan adanya suasana yang harmoni lah bila semua harta yang ada kat situ dijaga dengan elok. Kemudian masyarakat dapat memanfaatkan penggunaan harta benda awam dalam tempoh yang lama. Ini pun saya dah terangkan tadi. Okey, negara. Menaikkan imej negara. Macam mana menaikkan imej negara? Ialah bila pelancong luar negara datang ke Malaysia, dia cakap, wah, Malaysia sangat bagus. Semuanya terjaga. Public phone terjaga. Stesen bas terjaga. Semua cantik je. Tandas pun elok je. Cuba bayangkan kalau pelancong tu nak guna public phone. Pergi tak dapat nak tekan nombor 2.
Lepas tu nak pergi stesen bas, tak dapat nak duduk sebab bangku semua rosak. Masuk tandas dengan berbaunya tandas, dengan conteng sana sininya, dengan tapak kasutnya dekat dinding. Dia akan beritahu, Malaysia sangat-sangat buruk. Dia akan itu akan memburukkan imej negara. Jadi kalau kita jaga, maka imej negara kita akan naik. Orang akan pandang hebat. Macam tu. Yang kedua, menjimatkan kos penyelenggaraan. Maknanya bila dah benda tu kita jaga dengan elok, tak ada kerosakan, dah kat situ dah menjimatkan kos penyelenggaraan untuk membaiki benda tu. Bila kos penyelenggaraan tu dapat dikurangkan, dapat dijimatkan, maka ekonomi negara makin elok, makin stabil. Okey? Itu kepentingan dia kepada negara. Jadi habislah tajuk kita yang berkaitan dengan jagalah harta benda awam. Jadi rumusan yang dapat kita lakukan dan kita dapat buat berdasarkan tajuk ni ialah kita perlu sentiasa mengamalkan adab ketika menggunakan harta benda awam. Supaya apa? Supaya kita dapat dimanfaatkan bersama. Tak kiralah kat mana kita berada, kalau harta tu bukan harta kita, kita kena jaga dengan elok supaya orang lain pun dapat guna bersama dan kita dapat guna benda tu untuk satu jangka masa yang lama. Okey, itu sahaja untuk tajuk hari ini. Okey, jadi awak boleh rujuk buku teks tadi, muka 189 sampai 192 yang membicarakan tentang menjaga harta benda awam. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum.